Pada akhir tahun 30, tentera Jerman sedang mencari kenderaan berperisai yang mampu memberikan sokongan langsung kepada infanteri di medan pertempuran. Dari keperluan itu timbullah Sturmgeschütz 3, dikenali dalam bentuk singkatannya sebagai StuG 3, sebuah meriam serangan berprofil rendah dan berkuasa tembakan hebat yang tidak lama kemudian menjadi salah satu kenderaan yang paling banyak dihasilkan dan digunakan oleh Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Pembangunannya merangkumi pelbagai versi, dari model-model awal yang direka untuk memecahkan posisi pertahanan hingga varian-varian yang diperbaiki dengan perisai dan persenjataan yang lebih besar disesuaikan dengan pertempuran berpanjangan. Doktrin penggunaan, organisasi unit, dan keadaan di barisan hadapan membentuk peranannya beralih daripada alat serangan kepada elemen pertahanan dalam menghadapi keruntuhan terakhir Reich Ketiga. Evolusi teknikal, taktik yang diterapkan, kes-kes pertempuran yang didokumentasikan, dan kadar kematian yang tinggi di kalangan krunya membentuk sejarah yang ditandai oleh penyesuaian paksa dan ketahanan dalam keadaan ekstrim. Sejauh manakah batasan teknikal dan logistik menentukan bahawa 80% daripada krunya tidak terselamat dari perang? Kelahiran meriam serangan. Pengalaman yang dikumpulkan oleh tentera Jerman dalam konflik-konflik sebelumnya menjelaskan bahawa kejayaan sesuatu serangan bergantung pada peneutralan segera pertahanan musuh. Semasa Perang Dunia I, posisi-posisi yang dibentengi, kedudukan mesingan dan artileri yang dilindungi telah menyebabkan bilangan korban yang tinggi kepada infanteri, walaupun ketika artileri medan menyokong serangan. Dengan latar belakang ini, perintah itu mendorong program khusus untuk membangunkan kenderaan berperisai yang dapat menemani tentera berjalan kaki dalam serangan, menghadapi sasaran yang dilindungi dan membuka jalan di kawasan yang dipertahankan dengan kuat. Tanggungjawab terletak pada Inspektorat Artileri yang mentakrifkan ciri-ciri awal. Chasis yang kukuh, meriam berkaliber besar yang dipasang tetap dan keupayaan untuk beroperasi pada kadar yang sama dengan infanteri di medan yang berbeza-beza. General Heinz Guderian, tokoh penting dalam pembangunan doktrin berperisai Jerman, mengambil bahagian dalam perbincangan awal. Idea itu bukan untuk mencipta sebuah kereta kebal lain, tetapi senjata sokongan yang menggabungkan perlindungan kenderaan berperisai dengan kuasa tembakan yang diperlukan untuk memusnahkan kubu-kubu dan bunker. Kenderaan baru itu mesti mempunyai profil rendah untuk memudahkan penyembunyiannya, perisai depan yang mampu menahan tembakan musuh yang paling biasa, dan meriam tembakan cepat yang dipasang pada struktur tetap. Menara berputar tidak diperlukan yang menyederhanakan reka bentuk dan mengurangkan kos pengeluaran. Syarikat Daimler-Benz menerima tugas untuk membangunkan prototipe pertama. Chasis Panzerkampfwagen 3 dijadikan asas, di mana menara itu dikeluarkan untuk memasang kasemate, tertutup dengan meriam 75 mm laras pendek. Model-model pertama, dinamakan Ausführung E, mula dibina pada 1937. Mereka mempunyai perisai depan 50 mm dan sisi 30 yang melindungi mereka daripada kebanyakan senjata anti-kereta kebal ringan pada masa itu. Ketinggiannya yang dikurangkan membolehkan mereka memanfaatkan medan dengan lebih baik untuk perlindungan, sesuatu yang kemudiannya akan menjadi salah satu kelebihan taktikalnya. Ujian-ujian awal dilakukan di padang latihan Jerman. Di sana, kenderaan-kenderaan itu menunjukkan bahawa mereka dapat mengekalkan kadar kemajuan infanteri dan memusnahkan posisi-posisi yang dibentengi pada jarak dekat dan sederhana dengan ketepatan yang tinggi. Persenjataan utamanya, meriam Stuka 37 L24 75 mm, berkesan terhadap kubu-kubu dan halangan, walaupun keupayaannya terhadap kenderaan berperisai musuh adalah terhad. Bahagian dalamannya diatur supaya keempat-empat kru, komander, juru tembak, pemuat dan pemandu bekerja dalam ruang yang kecil tetapi berfungsi. Komunikasi antara mereka dilakukan melalui intercom yang memudahkan penyelarasan dalam pertempuran. Setelah menilai prestasi AUSV-A, penambahbaikan telah diperkenalkan. Pada 1940, siri Ausführung B dihasilkan.
yang menggabungkan enjin yang lebih dipercayai, Maybach HL 120, TRM 300 kuasa kuda, pengudaraan dalaman yang lebih baik, dan penyesuaian kecil pada perisai sisi. Ia diikuti oleh versi Ausführung C/D dengan pengukuhan struktur dan perubahan kecil dalam susunan lubang. Akhirnya, Ausführung E menambah petak-petak tambahan untuk peluru dan mesingan yang dipasang di bahagian atas untuk pertahanan jarak dekat, walaupun penggunaannya terhad oleh ruang dan perlindungan penembak. Sementara versi-versi ini keluar dari kilang, Perintah Tinggi mengarahkan pembentukan unit-unit khusus pertama, dinamakan Sturmgeschützabteilungen. Setiap satunya mempunyai beberapa bateri yang dilengkapi dengan meriam serangan baharu, dan misi utamanya adalah untuk menyokong secara langsung infanteri dalam serangan yang dirancang terhadap posisi-posisi musuh yang dipertahankan dengan baik. Latihan kru adalah intensif dan berpusat pada ketepatan meriam dan juga pada penyelarasan dengan unit-unit infanteri. Manuver serangan bersama, tembakan cepat ke atas sasaran yang ditetapkan, dan perubahan posisi untuk mengelakkan menjadi sasaran artileri musuh dipraktikkan. Dalam latihan-latihan berskala besar pertama, komandan-komandan menyedari bahawa Stugi 3 dapat bergerak lebih cepat dan lebih senyap daripada sebuah kereta kebal standard. Ketinggiannya yang lebih rendah dan ketiadaan menara menjadikannya sasaran yang kurang kelihatan bagi pengintai dan penembak artileri musuh. Walau bagaimanapun, batasan meriam laras pendek berbanding kereta kebal atau artileri anti-kereta kebal yang dilindungi dengan baik sudah mula jelas, oleh itu penggunaannya terikat dengan ketat pada peranan yang telah direka untuknya. Penghantaran pertama kepada unit-unit medan berlaku sebelum permulaan serangan ke atas Perancis pada 1940. Dalam senario itu, Stugi 3 menunjukkan kegunaannya dengan melintasi halangan dan meneutralkan kubu-kubu yang melambatkan infanteri. Kuasa tembakan dan perisai depannya yang mencukupi untuk menahan senjata ringan menjadikannya alat yang berharga untuk memecahkan garisan pertahanan tanpa perlu selalu menggunakan artileri jarak jauh. Di barisan timur, semasa fasa-fasa awal serangan ke atas Kesatuan Soviet, Stug 3 dari versi-versi awal mengambil bahagian dalam pertempuran di mana fungsi sokongan mereka tetap jelas. Mereka menyerang posisi-posisi yang dibentengi, melindungi infanteri dalam serangan, dan menangkis serangan balas ringan. Keadaan ekstrim musim sejuk menguji mekaniknya, tetapi reka bentuknya yang kukuh dan kesederhanaan sistemnya membolehkan banyak unit terus beroperasi walaupun dalam iklim yang teruk. Penerimaan Stugi 3 oleh komandan-komandan infanteri adalah cepat. Kehadirannya di medan pertempuran memberikan kepercayaan kepada tentera berjalan kaki bahawa mereka mempunyai sokongan langsung yang mampu memusnahkan halangan dan menahan tembakan yang paling biasa. Penyelarasan antara meriam serangan dan unit-unit penembak menjadi taktik standard yang, dalam tahun-tahun awal itu, menawarkan hasil yang ketara. Walaupun masih memerlukan penambahbaikan teknikal dan penyesuaian untuk menghadapi cabaran baharu, konsep itu telah membuktikan kesahihannya. Evolusi teknikal dan perubahan di medan pertempuran. Kemunculan Stugi 3 dalam perkhidmatan pada 1940 menandakan satu titik permulaan yang dalam beberapa tahun memaksa mereka-mereka untuk memperkenalkan perubahan berterusan untuk bertindak balas terhadap persekitaran pertempuran yang berkembang dengan pesat. Kemunculan kenderaan berperisai musuh dengan perlindungan yang semakin tebal dan meriam yang lebih kuat, serta pengalaman yang diperoleh di barisan hadapan pertama, mendedahkan keperluan untuk meningkatkan kuasa tembakan dan ketahanan kenderaan. Versi-versi awal yang berkesan terhadap kubu-kubu dan sasaran-sasaran ringan mula menghadapi batasan apabila berhadapan dengan kereta kebal seperti T-34 Soviet atau KV-1, di mana perisainya jauh melebihi keupayaan meriam pendek 75 mm. Pengubah suaian besar pertama datang dengan siri Ausführung F yang diperkenalkan pada 1942. Perbezaan yang paling ketara berbanding pendahulunya adalah pemasangan meriam Stuke 40, L43 75 mm, senjata laras panjang yang secara ketara meningkatkan kelajuan awal peluru. Ini membolehkan menembusi perisai-perisai sederhana pada jarak yang lebih jauh dan menawarkan keupayaan sebenar
untuk berhadapan dengan kereta kebal musuh secara langsung. Peningkatan kuasa memaksa pengukuhan struktur kasemate dan membuat penyesuaian pada pengimbangan senjata untuk mengekalkan kestabilan semasa menembak. Perisai depan ditingkatkan kepada 80 mm, sementara sisi dikekalkan sekitar 30 dengan kemungkinan menambah plat-plat tambahan yang diskrukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap senjata anti kereta kebal mudah halih. Dalam barisan evolusi yang sama, versi Ausführung F8 memperkenalkan perubahan pada chassis. Model ini menggunakan asas Panzerkampfwagen 3 Ausf JL yang membolehkan pemasukan penambahbaikan mekanikal dan transmisi. Meriam beralih kepada varian Stu K40 L pada 48 yang lebih panjang dengan prestasi balistik yang lebih baik dan keberkesanan yang lebih besar terhadap perisai berat. Plat-plat perisai depan kekal dengan 80 mm, tetapi sekarang susunan yang lebih menegak diterima pakai untuk meningkatkan ketahanan yang berkesan. Sokongan untuk Scherzen, plat sisi nipis yang bertujuan untuk melindungi trek dan sisi daripada peluru peledak yang semakin biasa di kalangan infanteri musuh juga ditambah. Di bahagian dalam, susunan kru dioptimumkan untuk mengendalikan senjata yang lebih besar dan berat. Ruang untuk peluru meningkat, walaupun ini bermakna ketumpatan peluru yang lebih tinggi dalam ruang yang terhad dengan risiko yang berkaitan. Sistem pengudaraan diperbaiki untuk mengeluarkan asap selepas tembakan, terutamanya penting dengan meriam panjang. Posisi pemandu menerima periskop baru dengan medan penglihatan yang lebih baik, sementara komander mempunyai kubah berputar baru yang dilengkapi dengan beberapa celah pemerhatian, membolehkan kawalan persekitaran yang lebih luas tanpa mendedahkan badan. Dari segi mobility, enjin Maybach HL 120 TRM 300 kuasa kuda terus menjadi standard, tetapi dengan pengubahsuaian kecil pada sistem penyejukan untuk menghadapi iklim ekstrem. Di barisan timur, pelinciran dan penebatan komponen diperkuat untuk menahan suhu musim sejuk yang jauh di bawah sifar. Di senario seperti Afrika, sebaliknya, penapis udara tambahan dipasang dan pengubahsuaian pada sistem penyejukan untuk mengelakkan pemanasan lampau. Versi Ausführung G yang dihasilkan dari akhir 1942 hingga akhir perang mewakili model yang paling banyak dan paling sempurna. Ia menggabungkan secara standard meriam Stuka 40 L48, perisai depan 80 mm dan kasemata yang direka semula sedikit untuk meningkatkan sudut pantulan peluru. Model ini juga menggeneralisasi penggunaan Scherzen sisi dan mulai dari 1944 apa yang dipanggil katil ditambah untuk pemasangan plat perisai tambahan di bahagian depan bertujuan untuk menahan impak senjata yang semakin kuat seperti meriam anti kereta kebal Soviet 85 mm. Dari segi pemerhatian dan sasaran, Ausführung G menerima penambahbaikan penting. Visor teleskopik penembak disesuaikan untuk menembak pada jarak yang lebih jauh dengan ketepatan, dan komander dapat menggunakan periskop tambahan di kubahnya. Mulai dari 1943, kipas elektrik diperkenalkan di bumbung kasemate yang membantu mengurangkan pengumpulan asap dan haba, terutamanya selepas tembakan pantas berturut-turut. Penyesuaian kepada medan dan iklim adalah satu lagi aspek penting. Di barisan Soviet, banyak Stu-G 3 Ausf G menerima trek yang lebih luas untuk meningkatkan mobiliti di atas salji dan lumpur dalam. Di kawasan seperti Itali, di mana medan bergunung ganang, brek dan transmisi diperkuat untuk mengendalikan cerun yang curam. Di barat, terutamanya semasa pertahanan Normandy, beberapa kenderaan menerima jaring penyamaran dan sokongan untuk tumbuhan dengan tujuan untuk bersembunyi dengan lebih baik daripada pemerhatian udara dan penembak artileri musuh. Perisai tambahan dan persenjataan yang lebih berat meningkatkan berat keseluruhan kenderaan yang dalam versi G mencapai sekitar 24 tan. Ini sedikit menjejaskan kelajuan maksimum di jalan raya yang berada di sekitar 40 km sejam, tetapi pengorbanan itu boleh diterima untuk mendapatkan keupayaan survival yang lebih besar di medan pertempuran. Kru belajar menggunakan profil rendah dan meriam baru untuk menyerang hendap kenderaan berperisai musuh dari posisi tersembunyi,
memanfaatkan perlindungan semula jadi atau runtuhan bandar untuk menembak pada jarak dekat atau sederhana dan berundur sebelum menerima serangan balas. Selari dengan penambahbaikan fizikal ini, perubahan-perubahan dalam peralatan dalaman juga dibangunkan. Radio-radio dimodenkan untuk membolehkan komunikasi yang lebih jelas dan pantas, yang memudahkan penyelarasan dengan unit-unit infanteri dan bahagian-bahagian berperisai lain. Peta-peta untuk alatan, alat ganti dan peralatan medan juga ditambah dengan tujuan agar setiap kenderaan dapat beroperasi secara autonomi untuk tempoh yang lebih lama tanpa bergantung segera kepada unit-unit sokongan logistik. Peralihan daripada meriam pendek kepada meriam panjang bersama dengan penambahbaikan perisai dan sistem pemerhatian mengubah Stugi 3 daripada senjata sokongan infanteri kepada pemburu kereta kebal sebenar yang mampu menghadapi banyak kenderaan berperisai musuh pada masa itu. Fleksibiliti ini membolehkannya memainkan peranan yang berbeza mengikut barisan. Di timur, ia bertindak dalam misi serangan dan juga dalam serangan hendak pertahanan. Di barat, ia menyokong operasi serangan balas atau bertahan dalam posisi statik. Di utara Afrika, ia berfungsi sebagai sokongan tembakan dalam pertempuran jarak jauh, memanfaatkan keterlihatan padang pasir. Pengubah suaian berterusan walaupun pada tahun-tahun terakhir perang. Pada 1944, menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari penerbangan sekutu, beberapa Stugi 3 menerima pemasangan untuk mesingan anti pesawat MG-34 atau MG-42 di bahagian atas, dilindungi sebahagiannya oleh perisai logam. Eksperimen juga dilakukan dengan skert perisai jaring logam yang lebih ringan daripada plat pepejal dan mampu meletupkan peledak sebelum ia mencapai badan utama. Doktrin dan penggunaan taktikal. Sturmgeschütz 3, yang pada mulanya dibayangkan sebagai senjata sokongan langsung untuk infanteri, diintegrasikan ke dalam struktur organisasi khusus dalam tentera Jerman. Unit-unit yang ditugaskan untuk mengendalikannya menerima nama Sturmgeschützabteilungen, Batalion Meriam Serangan, yang dibentuk untuk beroperasi secara autonomi atau sebagai sokongan kepada senjata-senjata lain. Setiap abteilung terdiri dalam fasa-fasa awalnya daripada 3 bateri dan setiap bateri mempunyai 6 kenderaan. Dengan peredaran masa dan pengembangan pengeluaran, angka-angka ini berubah meningkatkan jumlah kenderaan per bateri untuk mengukuhkan kuasa tembakannya. Perintah setiap unit terletak pada pegawai-pegawai yang dilatih dalam artileri dan juga dalam taktik sokongan bermekanikal, kerana Stugi 3 menggabungkan ciri-ciri dari kedua-dua bidang. Dalam praktiknya, unit-unit ini bertindak sebagai penghubung antara artileri tradisional dan pasukan berperisai. Misi utama mereka adalah untuk menyediakan tembakan langsung terhadap kubu-kubu, posisi-posisi mesingan, sarang artileri ringan dan konsentrasi tentera musuh. Fungsi ini dilengkapkan dengan keupayaan untuk menghadapi kenderaan berperisai musuh apabila situasi memerlukannya, terutamanya selepas pengenalan meriam-meriam panjang dalam versi-versi kemudian. Walau bagaimanapun, doktrin awal tidak menganggap mereka sebagai pemburu kereta kebal tulen, tetapi sebagai kenderaan serangan yang mengiringi infanteri dari dekat. Dalam serangan, Stugi 3 biasanya bergerak dalam formasi berperingkat atau dalam barisan, mengekalkan jarak yang cukup untuk mengelakkan satu tembakan musuh daripada merosakkan beberapa kenderaan sekaligus. Serangan dilakukan pada kelajuan rendah, menyelaraskan setiap pergerakan dengan kemajuan tentera infanteri. Tembakan dilakukan dari posisi yang menguntungkan atau di sebalik perlindungan separa bertujuan untuk mengurangkan pendedahan. Komandan-komandan bateri bertanggungjawab untuk memilih sasaran-sasaran keutamaan dan mengarahkan pembukaan tembakan secara terkumpul untuk menghapuskan ancaman sebelum mereka dapat bertindak balas. Setelah titik kuat telah dinetralkan, kenderaan-kenderaan itu menyambung semula serangan, sentiasa dengan infanteri berhampiran untuk melindungi mereka dari serangan jarak dekat. Dalam operasi pertahanan, Stugi 3 dikerahkan sebagai elemen penting untuk melambatkan kemajuan musuh. Dalam kes-kes ini, doktrin menetapkan pendudukan posisi-posisi yang dipilih terlebih dahulu dengan medan tembakan yang baik, dari mana mereka dapat menyerang laluan-laluan pendekatan dan kawasan-kawasan terbuka.
Kelebihan profil rendahnya membolehkan mereka menyamarkan diri dengan lebih mudah daripada kereta kebal konvensional, meningkatkan peluang mereka untuk mengejutkan unit-unit berperisai musuh. Selalunya, komandan-komandan mengatur serangan hendap di mana tembakan pertama mesti mematikan, memaksa musuh untuk berhenti atau bergerak di bawah tembakan. Berbanding dengan kereta kebal Jerman dengan menara berputar seperti Panzer IV atau Panther, Stug 3 mempunyai kelebihan dan juga batasan. Siluetnya yang lebih rendah menjadikannya lebih sukar untuk dikesan dan lebih mudah untuk disembunyikan di medan yang tidak rata atau bandar. Perisai depannya adalah berdaya saing berbanding banyak model musuh pada separuh pertama perang. Ketiadaan menara berputar memaksa keseluruhan badan untuk diorientasikan ke arah sasaran yang melambatkan pengesanan sasaran bergerak dan mendedahkan sisi dalam manuver perubahan arah. Ini memerlukan penyelarasan yang sangat tepat dengan infanteri dan kenderaan berperisai lain untuk mengelakkan musuh daripada mendekat dari sudut-sudut berbahaya. Peranan Stug 3 juga berbeza daripada pemburu kereta kebal khusus seperti Marder atau Jagdpanzer 4. Yang terakhir ini direka secara eksklusif untuk memusnahkan kereta kebal musuh dengan meriam berkelajuan tinggi dan kurang penekanan pada sokongan infanteri. Stug 3 sebaliknya mengekalkan sepanjang kerjayanya peranan ganda sebagai senjata serangan dan pemburu kereta kebal yang diperbaiki yang memberikan fleksibiliti taktikal yang berharga di barisan di mana sumber-sumber adalah terhad. Salah satu prosedur yang paling sering digunakan dalam serangan adalah untuk menetapkan setiap strategi sektor serangan dan pemerhatian yang spesifik. Penembak dilatih untuk menukar sasaran dengan cepat, sentiasa mengutamakan senjata anti kereta kebal musuh dan titik-titik pertahanan yang boleh melambatkan infanteri. Komunikasi antara komandan kenderaan dan ketua kompani infanteri adalah berterusan melalui radio atau isyarat visual untuk menyesuaikan kadar serangan. Di medan terbuka, manuver tembakan dan pergerakan digunakan, sementara satu seksyen strategi mengekalkan musuh di bawah tembakan, yang lain bergerak ke hadapan untuk memendekkan jarak atau mencari sudut yang lebih menguntungkan. Dalam pertahanan, taktik yang berulang adalah pukul dan undur. Stug 3 keluar dari posisi persembunyiannya, menembak satu atau dua peluru dan segera berundur ke tempat perlindungan yang lebih selamat sebelum artileri atau kereta kebal musuh dapat membalas tembakan dengan tepat. Kaedah ini terbukti sangat berkesan di kawasan berhutan atau bandar, di mana kenderaan-kenderaan itu dapat menggunakan jalan-jalan sempit, dataran atau kawasan lapang di hutan sebagai titik tembakan sementara. Kerja bersama dengan infanteri adalah penting. Askar-askar berjalan kaki melindungi Stug 3 daripada serangan dengan senjata mudah alih, periuk api dan peledak, manakala meriam-meriam serangan menghapuskan posisi-posisi yang dibentengi dan kenderaan-kenderaan musuh yang mengancam infanteri. Dalam keadaan ideal, serangan dilakukan dengan strategi sedikit di hadapan, tetapi tanpa kehilangan perlindungan dari tentera. Simbiosis ini memerlukan latihan bersama, kerana penyelarasan yang buruk boleh menjadikan kenderaan-kenderaan itu terdedah pada saat yang paling kritikal. Batasan-batasan taktikal yang paling jelas berasal dari mobiliti sisinya dan ketiadaan menara. Dalam pertembungan dengan kereta kebal dengan menara berputar, Stug 3 berada dalam keadaan tidak menguntungkan jika musuh berjaya mengepungnya. Ini memaksa untuk sentiasa mengekalkan pengetahuan yang tepat tentang medan dan laluan-laluan pendekatan yang mungkin. Di kawasan-kawasan dengan halangan-halangan semula jadi, seperti bukit atau bangunan, komandan-komandan sering menempatkan beberapa strategi dalam posisi-posisi berperingkat untuk saling melindungi sisi masing-masing. Walaupun begitu, risiko untuk menjadi tidak bergerak atau dikepung sentiasa ada, terutamanya dalam pertempuran bandar atau dalam pengunduran yang tergesa-gesa. Medan mempengaruhi taktik penggunaan secara muktamad. Di ruang-ruang terbuka, keupayaan penyamaran dan jangkauan meriam adalah kelebihan utama, manakala di hutan atau bandar-bandar serangan, hendap jarak dekat diutamakan. Di barisan timur, dataran yang luas dan penglihatan yang terhad oleh keadaan cuaca menuntut penggunaan intensif posisi-posisi yang disediakan dan kerjasama dengan unit-unit peninjauan untuk mengelakkan kejutan.
Di utara Afrika, medan yang lapang membolehkan tembakan jarak jauh, tetapi juga mendedahkan Stugay kepada pemerhatian udara dan tembakan artileri. Formasi taktikal berbeza mengikut misi. Dalam serangan terkumpul terhadap titik yang dibentengi, Stugay boleh berbaris secara selari untuk memaksimumkan jumlah tembakan. Dalam perlindungan pengunduran, mereka dikerahkan secara mendalam supaya setiap barisan dapat melindungi pengunduran barisan sebelumnya. Dalam pertahanan sektor yang luas, mereka diagihkan secara berperingkat untuk meliputi kawasan seluas mungkin, menerima risiko untuk beroperasi secara berpasangan atau bahkan secara individu, walaupun ini mengurangkan keupayaan tembakan gabungan. Seiring berjalannya perang, Stugay 3 menerima penambahbaikan yang memudahkan tugas taktikalnya, seperti visor yang lebih tepat, radio yang lebih kuat, dan perisai tambahan. Walau bagaimanapun, penambahbaikan ini tidak menghapuskan batasan-batasan strukturnya. Doktrin disesuaikan untuk mengimbangi mereka, menggalakkan penggunaan medan, penyamaran dan penyelarasan antara senjata sebagai elemen-elemen penting untuk memaksimumkan keberkesanannya. Dalam latihan, penekanan khusus diberikan kepada sasaran cepat dan perubahan sasaran tanpa kehilangan kadar tembakan. Kru belajar mengira jarak dan mengenali siluet kenderaan musuh supaya mereka dapat bertindak balas dalam beberapa saat terhadap kemunculan ancaman. Mereka juga dilatih untuk menggantikan bahagian-bahagian penting dalam keadaan pertempuran, seperti trek yang rosak atau komponen sistem sasaran, untuk mengembalikan kenderaan itu ke dalam aksi secepat mungkin. Dalam operasi gabungan dengan kereta kebal, Stugay 3 biasanya menduduki posisi-posisi sekunder, meliputi sisi atau bertindak sebagai pengukuhan di sektor-sektor di mana rintangan yang kuat dijangka. Dalam kes-kes ini, profil rendah dan ketepatannya adalah kelebihan, tetapi bergantung pada kereta kebal untuk mengekalkan perhatian musuh untuk mengelakkan meriam-meriam serangan daripada menjadi sasaran utama. Secara ringkasnya, penggunaan taktikal Stugay 3 adalah hasil keseimbangan antara keupayaan teknikalnya dan tuntutan medan pertempuran yang berubah-ubah. Keberkesanannya bergantung pada ciri-ciri kenderaan dan juga pada kemahiran kru dan penyelarasan dengan senjata-senjata lain. Walaupun ia tidak terlepas daripada kelemahan, penggunaan taktikal yang betul membolehkannya menjadi salah satu kenderaan berperisai yang paling serba boleh dan ditakuti di pelbagai barisan, memainkan peranan yang jauh melebihi konsep asalnya sebagai meriam serangan yang sederhana. Case Sturmgeschützabteilung 202. Sturmgeschützabteilung 202 dibentuk sebagai sebahagian daripada pengembangan pasukan berperisai Jerman pada awal perang ketika perintah memutuskan untuk meningkatkan jumlah unit yang dilengkapi dengan meriam serangan. Pembentukannya bertindak balas terhadap keperluan untuk memiliki batalion yang khusus dalam sokongan langsung kepada infanteri, dengan keupayaan untuk beroperasi secara bebas di sektor-sektor tertentu. Teras awal unit itu ditubuhkan dengan kaki tangan dari artileri dan formasi-formasi bermekanikal lain dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam mengendalikan meriam berkaliber besar dan dalam operasi dengan kenderaan berperisai. Kekuatan yang ditetapkan termasuk 3 bateri, setiap satunya dengan beberapa Stugay 3 di samping kenderaan perintah dan pengangkutan bekalan. Kenderaan-kenderaan pertama yang ditugaskan kepada Abteilung sepadan dengan versi-versi awal Stugay 3 dengan meriam pendek dan perisai depan yang disesuaikan dengan keperluan tahun-tahun pertama konflik. Sebelum memasuki pertempuran, unit itu menjalani tempoh latihan intensif yang merangkumi latihan menembak, pergerakan di pelbagai jenis medan, dan penyelarasan dengan infanteri. Latihan itu bertujuan untuk membiasakan kru dengan tingkah laku kenderaan dalam keadaan-keadaan yang berbeza dan dengan pelaksanaan tembakan yang tepat dari posisi statik dan bergerak. Komandan-komandan bateri meluangkan masa untuk mengajar prosedur penyelenggaraan asas untuk memastikan setiap kru dapat menyelesaikan kerosakan kecil tanpa bergantung selalu pada bengkel. Setelah fasa latihan selesai, Sturmgeschützabteilung 202 menerima tugasan operasi pertamanya. Penempatan awalnya berlaku di barisan di mana medan menggabungkan kawasan terbuka dan kawasan berhutan yang menuntut kru untuk sentiasa menyesuaikan diri.
Dalam pertempuran-pertempuran pertama, Stugee 3 menunjukkan keupayaannya untuk menetralkan posisi-posisi yang dibentengi dan untuk bertindak sebagai sokongan tembakan jarak dekat kepada infanteri. Laporan-laporan dari masa itu menunjukkan bahawa unit itu melaksanakan perintah-perintah yang ditugaskan dengan berkesan walaupun keadaan medan dan rintangan musuh menyebabkan korban pertama pada kenderaan dan juga pada kaki tangan. Kronologi operasi Abteilung 202 termasuk kempen-kempen berpanjangan di sektor-sektor di mana keadaan cuaca berubah secara ekstrim. Dalam beberapa penempatan, suhu rendah menyukarkan permulaan enjin dan menyukarkan kerja kru yang harus beroperasi dalam kabin dengan penebatan minimum. Iklim sejuk juga mempengaruhi mobiliti kenderaan kerana ais dan salji mengurangkan daya tarikan dan menyukarkan pergerakan. Sebaliknya, pada musim yang lebih panas, debu dan lumpur menjadi masalah yang berterusan, menjejaskan penglihatan dan mempercepatkan kehausan mekanikal. Dalam beberapa fasa operasinya, unit itu menghadapi musuh yang ramai dan bersenjata lengkap yang memaksa mereka untuk mengerahkan Stugee 3 mereka dalam formasi pertahanan untuk melambatkan serangan. Dalam pertempuran-pertempuran ini, kru belajar untuk memanfaatkan siluet rendah kenderaan untuk melepaskan tembakan dari posisi-posisi yang telah disediakan. Walau bagaimanapun, laporan-laporan mencatatkan kerugian yang besar apabila musuh berjaya bergerak untuk menyerang sisi atau bahagian belakang. Salah satu episod yang paling banyak didokumentasikan mengenai kerugian Abteilung 202 merujuk kepada pertempuran di mana beberapa Stugee terkena tembakan anti-kereta kebal musuh yang terkumpul. Posisi-posisi Jerman telah dikesan selepas tembakan-tembakan pertama dan serangan balas memaksa pengunduran. Dalam proses itu, beberapa kenderaan menjadi tidak bergerak akibat kerosakan pada trek atau sistem transmisi yang memaksa kru untuk mengosongkan diri di bawah tembakan. Jenis insiden ini menunjukkan kelemahan kenderaan apabila ia terdedah dan tanpa keupayaan untuk bergerak. Dalam kes-kes lain, kerugian kenderaan dan kaki tangan adalah disebabkan oleh gabungan faktor-faktor taktikal dan persekitaran. Semasa operasi di sektor dengan medan berpaya, beberapa Stugee terperangkap dalam lumpur dalam menjadi sasaran mudah untuk artileri musuh. Walaupun usaha untuk menunda mereka dengan kenderaan-kenderaan berperisai lain, keadaan medan menjadikan penyelamatan mustahil di tengah-tengah pertempuran dan Stugee terpaksa ditinggalkan. Dokumentasi menunjukkan bahawa kru ketika mengosongkan diri mengeluarkan bahagian-bahagian penting untuk mengelakkan mereka jatuh utuh ke tangan musuh. Unit itu juga mengambil bahagian dalam tindakan-tindakan serangan di mana kelajuan serangan adalah faktor yang muktamad. Dalam operasi jenis ini, Stugee dari Abteilung 202 bergerak ke hadapan bersama infanteri membuka jalan dengan tembakan terkumpul ke atas posisi-posisi pertahanan. Beberapa laporan menggambarkan bagaimana ketepatan tembakan membolehkan menyenyapkan sarang-sarang mesingan dan artileri anti-kereta kebal, memudahkan kemajuan tentera. Walau bagaimanapun, kelajuan serangan meningkatkan risiko terasing dari garisan-garisan bekalan yang kadang-kadang mengurangkan ketersediaan peluru dan bahan api pada saat-saat kritikal. Iklim terus menjadi elemen yang menentukan sepanjang sejarahnya. Dalam kempen-kempen musim sejuk, pembekuan bahagian-bahagian yang boleh bergerak seperti penutup dan mekanisme putaran melambatkan keupayaan tindak balas dalam pertempuran. Penyelenggaraan pencegahan dalam keadaan sejuk ekstrim melibatkan menghidupkan enjin pada selang masa yang tetap pada waktu malam dan melindungi bahagian-bahagian yang paling sensitif dengan penutup-penutup yang diperbaiki. Pada musim panas, suhu tinggi menyebabkan pemanasan lampau pada enjin dan meningkatkan keletihan kru yang harus beroperasi dalam petak-petak berperisai tanpa pengudaraan yang mencukupi. Interaksi dengan medan dan ciri-ciri musuh mempengaruhi semua hasil operasi Abteilung 202. Di kawasan-kawasan bandar, pertempuran menjadi lebih tidak dapat diramalkan kerana banyaknya titik-titik serangan hendap. Dalam persekitaran-persekitaran ini, kru harus bergerak ke hadapan dengan berhati-hati menggunakan tembakan perlindungan dari Stugee lain dan infanteri. Walaupun begitu, risiko serangan jarak dekat dengan senjata mudah alih adalah berterusan. Di kawasan-kawasan luar bandar dan terbuka, sebaliknya, bahaya utama datang dari pertempuran jarak jauh dengan unit-unit berperisai musuh atau dengan artileri anti-kereta kebal yang diposisikan dengan baik.
Dokumentasi sejarah menunjukkan bahawa walaupun menghadapi kesukaran, Sturmgeschützabteilung 202 mengekalkan tahap kebolehan operasi yang tinggi sepanjang sebahagian besar kewujudannya. Gabungan pengalaman yang terkumpul, latihan khusus dan penyesuaian kepada keadaan-keadaan tempatan membolehkan Stu G3 mereka berkesan dalam pelbagai senario. Walau bagaimanapun, kerugian kaki tangan dan material tidak dapat dielakkan dalam persekitaran perang yang berterusan dan setiap kempen meninggalkan kesan pada keupayaan unit. Menjelang fasa-fasa akhir penyertaan mereka dalam konflik, Abteilung 202 beroperasi dengan kenderaan yang lebih moden dan bersenjata lebih baik yang meningkatkan keupayaan mereka untuk menghadapi kenderaan berperisai musuh. Walaupun begitu, tekanan dari serangan musuh dan pengurangan sumber membatasi potensi mereka. Operasi-operasi semakin berpusat pada tindakan-tindakan pertahanan di mana pengalaman sebelumnya dan pengetahuan tentang medan terbukti muktamad untuk menahan kemajuan musuh. Kerentanan dan kematian yang ekstrim. Sturmgeschütz 3 dibayangkan sebagai senjata sokongan langsung kepada infanteri, direka untuk memusnahkan posisi-posisi yang dibentengi dan menetralkan sasaran pada jarak dekat dan sederhana. Walau bagaimanapun, konfigurasi teknikalnya dan evolusinya sepanjang konflik menjadikannya semakin rentan untuk mengalami kerosakan maut. Walaupun penambahbaikan diperkenalkan semasa perang, beberapa faktor struktur dan pertempuran mempengaruhi keupayaan survivalnya dan menjelaskan mengapa kematian kru mencapai angka yang begitu tinggi, dianggarkan sekitar 80%. Salah satu elemen yang paling menentukan dalam kerentanan ini adalah perisai. Dalam versi-versi awalnya, Stu G3 mempunyai perlindungan depan yang mencukupi untuk menahan tembakan senjata ringan dan artileri berkaliber kecil. Walau bagaimanapun perisai sisi dan belakang jauh lebih tipis yang menjadikannya rentan terhadap serangan dari sisi atau belakang. Dalam praktiknya, perbezaan perlindungan ini bermakna bahawa peluru yang mengenai kawasan-kawasan itu mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menembus dan menyebabkan kerosakan serius. Walaupun dengan peningkatan ketebalan perisai dalam versi-versi kemudian, peningkatan kuasa tembakan musuh sebahagian besarnya membatalkan penambahbaikan ini. Ruang dalaman kenderaan mewakili satu lagi faktor kritikal. Reka bentuk kompak Stu G3 yang direka untuk mengekalkan profil rendah dan memudahkan penyamaran mengurangkan secara ketara margin pergerakan di dalam petak pertempuran. Kedekatan antara ahli-ahli kru dan lokasi peluru bermakna bahawa sekiranya perisai ditembusi, kesannya adalah serta-merta dan dahsyat. Satu impak boleh melumpuhkan beberapa kru sekaligus dan keupayaan yang terhad untuk bergerak di dalam menyukarkan sebarang percubaan untuk mengosongkan diri dengan cepat. Susunan peluru di dalam kenderaan menguatkan risiko-risiko ini. Sebahagian besar peluru disimpan dalam petak yang sama di mana penembak-penembak mengendalikan meriam, dengan simpanan tambahan di kawasan sisi dan di lantai. Pengagihan ini, walaupun mengoptimumkan akses kepada peluru semasa pertempuran, mendedahkan semua material kepada kemungkinan meletup jika peluru musuh mengenai kawasan penyimpanan. Letupan-letupan dalaman yang terhasil biasanya memusnahkan sepenuhnya kenderaan dan membunuh kru secara serta-merta. Jenis-jenis impak yang paling menyumbang kepada kematian kru adalah pelbagai. Artileri anti-kereta kebal dalam kaliber sederhana dan berat mewakili salah satu bahaya utama. Peluru-peluru dari meriam 76mm, 85mm dan bahkan yang lebih besar dapat menembusi perisai depan versi-versi awal Stug 3 dan dalam model-model kemudian, walaupun perlindungan meningkat, masih terdapat kelemahan-kelemahan di titik-titik tertentu seperti sambungan dan kawasan-kawasan yang kurang diperkuat. Artileri medan juga mampu menetralkan kenderaan-kenderaan ini apabila ia terkena tembakan langsung, terutamanya dalam pertempuran jarak dekat. Senjata mudah alih infanteri, seperti senapang anti kereta kebal pada tahun-tahun awal perang, kehilangan keberkesanan dengan peningkatan perisai, tetapi digantikan oleh pelancar roket dan bom tangan anti kereta kebal mudah alih yang boleh digunakan pada jarak yang sangat dekat di persekitaran bandar atau berhutan. Serangan-serangan ini, walaupun kurang kerap daripada impak artileri, biasanya berlaku dalam situasi serangan hendap yang mengurangkan peluang tindak balas kru. Penerbangan menambah faktor risiko tambahan.
Serangan udara dengan roket, bom ringan dan meriam automatik boleh memusnahkan sebuah Stugi 3 atau menjadikannya tidak dapat digunakan dalam beberapa saat. Bumbung kenderaan yang agak nipis berbanding dengan perisai depan menawarkan sedikit rintangan kepada penembusan peluru yang dilancarkan dari udara. Selain itu, ketidakupayaan untuk bergerak dengan cepat atau untuk bersembunyi di medan terbuka meningkatkan pendedahan kepada jenis ancaman ini. Di barisan seperti timur, di mana ketumpatan senjata anti-kereta kebal adalah tinggi, kemungkinan Stugi 3 terkena serangan meningkat secara signifikan. Garisan-garisan tembakan yang panjang membolehkan musuh mengesan dan menyerang kenderaan pada jarak yang selamat, memanfaatkan jangkauan yang unggul dari beberapa meriam. Dalam senario-senario seperti ini, strategi kekal dalam posisi-posisi pertahanan mengurangkan risiko sebahagiannya, tetapi juga membatasi mobiliti yang diperlukan untuk mengelak serangan-serangan yang diselaraskan. Statistik yang paling sering disebut untuk menggambarkan situasi ini adalah kadar kematian kru yang dianggarkan pada 80% sepanjang perang. Data ini mencerminkan kedua-dua kemautan impak dan kesukaran untuk mengosongkan kenderaan yang rosak. Berbeza dengan beberapa kereta kebal yang menawarkan laluan-laluan melarikan diri yang lebih besar atau petak-petak yang lebih luas, Stugi 3 memaksa krunya untuk keluar melalui lubang yang kecil yang dalam situasi tembakan intensif hampir mustahil. Kes-kes yang didokumentasikan tentang kemusnahan Stugi 3 di pelbagai barisan menunjukkan corak-corak yang berulang. Di utara Afrika, medan terbuka dan penglihatan memihak kepada meriam-meriam anti-kereta kebal British yang boleh menembak dari posisi-posisi yang disamarkan pada jarak yang jauh. Dalam pertempuran-pertempuran ini, kerugian biasanya tertumpu pada kenderaan-kenderaan yang bergerak ke hadapan tanpa perlindungan yang mencukupi. Impak di kawasan-kawasan sisi adalah sangat berbahaya kerana perisai yang lebih nipis tidak dapat menahan peluru berkaliber tinggi. Di Eropah Barat, pertempuran-pertempuran di persekitaran bandar mendedahkan Stugi 3 kepada serangan dari tingkat atas bangunan atau dari ruang bawah tanah, memanfaatkan sudut-sudut mati yang persenjataan utama tidak dapat meliputi. Bom tangan anti-kereta kebal yang dilancarkan dari jarak dekat boleh menyebabkan kebakaran segera dan pengumpulan asap di petak dalaman mengurangkan pilihan survival. Dalam keadaan ini, penyelarasan dengan infanteri sokongan terbukti penting untuk mengelakkan penyerang daripada mendekat. Di barisan timur, meriam 76mm Tentera Merah menjadi ancaman yang berterusan. Walaupun dalam keadaan kekurangan bilangan, unit-unit Soviet biasanya menumpukan tembakan dari beberapa meriam pada satu sasaran yang sama, sehingga ia tidak berdaya. Impak-impak yang berulang pada sektor perisai yang sama meningkatkan kemungkinan penembusan, dan apabila satu pelanggaran dibuka, kemusnahan dalaman adalah hampir serta-merta. Kemunculan meriam 85mm dan meriam yang lebih kuat pada fasa akhir konflik memburukkan lagi keadaan. Kerentanan Stugi 3 bukan sahaja disebabkan oleh faktor-faktor luaran, tetapi juga oleh batasan-batasan yang wujud dalam reka bentuknya. Ketiadaan menara berputar, sebagai contoh, mengurangkan keupayaan untuk bertindak balas dengan cepat kepada ancaman-ancaman yang datang dari sudut-sudut yang berbeza. Untuk mengarahkan meriam ke arah sasaran sisi adalah perlu untuk memusingkan keseluruhan kenderaan yang dalam pertempuran jarak dekat atau di medan yang tidak rata memakan masa yang boleh menjadi muktamad. Dalam banyak kes, kelewatan ini menawarkan kepada musuh satu tingkap peluang untuk menembak terlebih dahulu. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kerentanan ini termasuk pengukuhan perisai depan dengan plat-plat tambahan dan pengenalan skirt sisi untuk melindungi trek dan sisi bawah badan. Kuasa tembakan juga ditingkatkan dengan meriam-meriam yang lebih panjang yang mampu menghadapi kenderaan berperisai musuh pada jarak yang lebih jauh. Walau bagaimanapun, setiap penambahbaikan teknikal menyebabkan peningkatan berat keseluruhan kenderaan yang seterusnya menjejaskan mobiliti dan kebolehpercayaan mekanikal. Di beberapa barisan, kru cuba mengimbangi kelemahan-kelemahan ini melalui penggunaan taktik-taktik pertahanan yang lebih konservatif dan penyelarasan yang erat dengan senjata-senjata lain. Walau bagaimanapun, dalam operasi serangan di mana kemajuan harus pantas dan berterusan,
kemungkinan pendedahan kepada tembakan musuh meningkat dengan ketara dan kerugian tidak dapat dielakkan. Testimoni dari masa itu menggambarkan adegan-adegan di mana satu impak sahaja sudah cukup untuk mengubah bahagian dalam Stugee 3 menjadi ruang yang mematikan. Kesan gabungan serpihan, kebakaran peluru dan pengumpulan asap bermakna bahawa survival hampir sepenuhnya bergantung pada kelajuan di mana kru dapat mencapai lubang. Dalam keadaan ideal, manuver ini dapat diselesaikan dalam beberapa saat, tetapi di bawah tembakan musuh dan dengan kenderaan yang bergerak, kemungkinan berkurangan secara drastik. Di kawasan berhutan atau dengan tumbuh-tumbuhan yang banyak, bahaya datang dari kedekatan musuh. Serangan hendap jarak dekat membolehkan pasukan musuh menyerang kawasan-kawasan yang kurang dilindungi pada kenderaan itu. Malah peluru-peluru berkaliber yang lebih kecil boleh menjadi berkesan jika ia mengenai titik-titik yang terdedah seperti saluran udara enjin atau sambungan perisai. Keupayaan tindak balas Stugee 3 dalam kes-kes ini bergantung pada pengesanan awal ancaman dan perlindungan yang diberikan oleh unit-unit sekutu. Pada bulan-bulan terakhir perang, keadaan operasi memburuk bagi semua kenderaan berperisai Jerman, termasuk Stug 3. Kekurangan alat ganti dan bahan api membatasi kemungkinan untuk mengekalkan kenderaan-kenderaan dalam keadaan optimum. Kru harus beroperasi dalam senario di mana musuh mempunyai keunggulan bilangan dan material yang meningkatkan lagi kebarangkalian untuk mengalami impak yang mematikan. Dalam konteks ini, kerugian kaki tangan dan material mencapai tahap maksimum. Rekod-rekod fotografi dan bertulis menunjukkan contoh-contoh Stugee 3 yang musnah dalam pelbagai persekitaran. Beberapa dengan kerosakan yang kelihatan di bahagian depan akibat impak langsung artileri. Yang lain dengan trek yang tercabut akibat periuk api dan beberapa lagi yang hangus sepenuhnya selepas kebakaran dalaman. Dalam semua kes, posisi akhir kenderaan dan jenis kerosakan membolehkan untuk menyimpulkan urutan kejadian dan jenis persenjataan yang digunakan terhadap mereka. Analisis kerentanan dan kematian Stugee 3 mendedahkan gabungan faktor-faktor teknikal dan taktikal. Perlindungan sisi dan atas yang terhad, ruang dalaman yang sempit, lokasi peluru, dan keupayaan yang semakin meningkat dari senjata-senjata musuh bergabung untuk menjadikan kenderaan ini senjata yang berkesan tetapi berbahaya bagi mereka yang mengendalikannya. Angka-angka kematian bukan sahaja mencerminkan kemautan pertempuran berperisai, tetapi juga batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh sebarang penambahbaikan teknikal. Pertempuran terakhir dan berakhirnya Stugee 3. Pada bulan-bulan awal 1945, Sturmgeschütz 3 menghadapi saat paling genting dalam sejarah operasionalnya. Pasukan Jerman terus-menerus mundur di semua front dan kendaraan yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan sumber daya taktis yang sangat berharga, mulai memainkan peran yang semakin terbatas. Peran ofensifnya praktis tidak lagi dipertimbangkan dan penggunaannya terkonsentrasi pada pertahanan posisi, terutama di lingkungan perkotaan dan di titik-titik strategis di mana perlu untuk menahan kemajuan musuh selama mungkin. Pengurangan drastis dalam pasokan bahan bakar, kekurangan amunisi, dan penurunan personel spesialis secara menentukan membatasi cara meriam serbu ini digunakan pada fase akhir perang. Di front timur, tekanan dari Tentara Merah sangat luar biasa. Serangan Soviet telah menembus beberapa garis pertahanan dan mendorong pasukan Jerman ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Dalam keadaan ini, Stugee 3 digunakan sebagai cara untuk memperlambat kemajuan kendaraan lapis baja musuh dan unit mekanis di dalam area perkotaan atau di jalur wajib. Keuntungan dari profil rendah dan meriamnya yang kuat tetap berguna di jalan-jalan sempit dan dalam penyergapan yang disiapkan, tetapi kemampuan untuk bermanuver dan mengatur ulang posisi sangat terganggu oleh kurangnya bahan bakar. Banyak kendaraan tetap berada di lokasi yang sama selama berhari-hari, menunggu target untuk menghindari pemborosan sumber daya pada pergerakan yang tidak perlu. Di front barat, keadaan berbeda tetapi sama-sama buruk. Keunggulan udara sekutu membuat setiap gerakan siang hari menjadi sulit, memaksa Stugee 3 untuk bergerak hanya pada malam hari atau di bawah kondisi cuaca yang mengurangi visibilitas. Ini memengaruhi koordinasi dengan infanteri dan membatasi kemungkinan serangan balik. Di beberapa kota Jerman dan di sepanjang rute strategis, kendaraan-kendaraan ini ditempatkan di posisi statis,
digunakan lebih sebagai artileri tetap daripada sebagai meriam serbu bergerak. Para komandan mencoba memanfaatkan sisa-sisa benteng, puing-puing, dan bangunan yang hancur untuk memperkuat perlindungan alami yang ditawarkan oleh medan, meminimalkan paparan terhadap serangan langsung. Pelatihan awak kapal telah dikurangi seminimal mungkin karena kurangnya waktu dan sarana. Korban yang terus-menerus pada personel berpengalaman memaksa pengemudi dan penembak dengan pelatihan cepat untuk dimasukkan yang seringkali tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk mengeksploitasi semua kemampuan kendaraan. Ini mengakibatkan kesalahan taktis, koordinasi yang buruk di medan perang, dan peningkatan kerugian. Mekanik dan teknisi juga langka yang membuat sulit untuk memperbaiki kerusakan atau melakukan pemeliharaan preventif, meningkatkan jumlah Stu-G3 yang tidak beroperasi karena kerusakan mekanis. Kekurangan amunisi adalah masalah serius lainnya. Cadangan proyektil penembus perisai dan peledak tinggi tidak mencukupi, dan dalam banyak kasus kru harus menjatah setiap tembakan, menyimpannya untuk target prioritas. Produksi amunisi terpengaruh oleh pemboman sekutu di fasilitas industri dan hilangnya wilayah yang memasok bahan baku. Di beberapa front, Stu-G3 dikerahkan dengan persediaan awal yang jauh lebih rendah daripada yang diatur, yang membatasi durasi partisipasi efektif mereka dalam pertempuran apapun. Dalam pertahanan kota-kota seperti Berlin, Königsberg, atau Breslau, Stu-G3 memainkan peran yang terlihat. Mereka digunakan di jalan-jalan utama, alun-alun, dan persimpangan strategis, di mana mereka dapat menutupi jalan-jalan pendekatan dan untuk sementara memblokir kemajuan kendaraan lapis baja musuh. Taktik yang biasa adalah menempatkan mereka di belakang barikade puing-puing atau di sudut yang menawarkan bidang tembak yang terkontrol. Dari posisi ini, mereka dapat menyerang kendaraan musuh sebelum terdeteksi, meskipun respons balasan cepat dan kuat. Lebih dari satu kali, Stu-G3 dihancurkan di tempat yang sama di mana mereka telah ditempatkan, menjadi hambatan tambahan di medan pertempuran perkotaan. Dalam beberapa kasus, kendaraan yang rusak atau kehabisan bahan bakar sebagian dikubur di tanah, hanya menyisakan meriam dan bagian depan yang terlihat, untuk bertindak sebagai meriam anti-tank dadakan. Teknik ini, yang sudah digunakan pada fase-fase sebelumnya dari perang, menjadi solusi yang berulang untuk memanfaatkan sasis yang sebaliknya akan ditinggalkan. Namun demikian, setelah diperbaiki di medan, Stu-G3 ini terpapar artileri musuh dan tidak dapat mundur, yang berarti kehancuran mereka hanyalah masalah waktu. Di sektor pedesaan, peran Stu-G3 terbatas untuk mendukung titik-titik perlawanan di desa atau persimpangan jalan. Mobilitas yang berkurang mencegah operasi pelecehan skala besar dan sebagian besar pertempuran terjadi pada jarak dekat. Keuntungan kamuflase lebih besar di area ini, tetapi daya tembak musuh dan meningkatnya kehadiran senjata anti-lapis baja portabel menjaga risiko tetap tinggi bagi para kru. Menjelang akhir konflik, banyak unit menerima perintah untuk mempertahankan posisi hingga saat terakhir, bahkan ketika mundur adalah pilihan yang paling logis dari sudut pandang militer. Ini disebabkan oleh keputusan strategis yang ditujukan untuk menunda kemajuan musuh dan memungkinkan evakuasi warga sipil atau unit lain. Hasilnya adalah bahwa banyak Stu-G3 menjadi terisolasi tanpa kemungkinan menerima bala bantuan atau persediaan, dan akhirnya dihancurkan atau ditangkap. Penangkapan kendaraan-kendaraan ini oleh Sekutu dan Tentara Merah sering terjadi dalam bulan-bulan terakhir. Kadang-kadang mereka diambil utuh karena penyerahan diri awaknya yang memahami kesia-siaan untuk melawan tanpa sumber daya. Stu-G3 ini kemudian dipelajari oleh musuh atau, dalam beberapa kasus, digunakan kembali sementara oleh mereka. Foto-foto dari masa itu menunjukkan konvoi kendaraan yang ditangkap sedang dipindahkan ke belakang garis, beberapa masih dengan emblem aslinya yang terlihat. Di Berlin, selama April dan Mei 1945, penggunaan Stu-G3 mencapai tahap terakhirnya. Didistribusikan di lingkungan strategis, mereka menghadapi tank dan meriam Soviet dalam pertempuran dengan intensitas sangat tinggi. Jalan-jalan sempit dan jumlah rintangan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan penyergapan jarak dekat, tetapi keunggulan numerik musuh yang luar biasa membuat setiap keberhasilan hanya sementara. Laporan menunjukkan bahwa banyak Stu-G3 dihancurkan beberapa jam setelah memasuki aksi,
dan para penyintas harus terus-menerus mengubah posisi untuk menghindari dilokalisasi. Di Königsberg, situasi serupa terjadi selama pengepungan Soviet. Stuggy 3 yang tersedia diposisikan di sektor-sektor kunci kota, menembak dari jalan-jalan yang teduh atau dilindungi oleh tembok dan bangunan yang hancur. Ketika pertahanan menyerah, beberapa dari kendaraan ini ditinggalkan karena kekurangan bahan bakar atau karena kehancuran rute pelarian menghalangi penarikan apapun. Pertahanan Breslau yang berlangsung hingga Mei juga melibatkan partisipasi Stug 3 dalam fungsi artileri statis. Ditempatkan di benteng dadakan, mereka beroperasi sebagai meriam jarak jauh melawan konvoi musuh yang mendekat. Kurangnya amunisi memaksa mereka untuk memprioritaskan target dan menghindari tembakan yang tidak perlu, yang mengurangi laju tembakan dan, akibatnya, tekanan yang dapat mereka berikan pada penyerang. Di daerah pedesaan Pomerania dan Silesia, beberapa Stuggy 3 diintegrasikan ke dalam formasi campuran dengan tank dan kendaraan lapis baja ringan. Kelompok-kelompok ini mencoba menutup celah di front atau memperlambat penetrasi dalam musuh. Namun, kurangnya mobilitas mekanis dan habisnya sumber daya logistik mengakibatkan tindakan-tindakan ini menjadi sementara. Ketika perlawanan gagal, Stuggy 3 berada di bawah belas kasihan pasukan musuh, yang dalam banyak kasus memilih untuk menghancurkannya di tempat. Di front barat, operasi Stuggy 3 selama bulan-bulan terakhir berfokus pada menutupi rute penarikan dan mempertahankan titik-titik kontrol sementara. Keunggulan udara sekutu membatasi setiap pergerakan yang berkepanjangan dan tembakan artileri jarak jauh dapat menghancurkan posisi tanpa Stuggy 3 memiliki kesempatan untuk merespons. Di kota-kota seperti Cologne dan Hamburg, mereka digunakan untuk memblokir akses utama dan sebagai elemen pencegah terhadap serangan cepat dari kendaraan lapis baja musuh, meskipun efeknya terbatas. Kekurangan bahan bakar adalah hambatan yang tak teratasi. Banyak kendaraan tidak bisa bergerak di posisi yang sama selama berminggu-minggu, tidak dapat berkontribusi aktif dalam pertempuran. Beberapa dihancurkan oleh kru mereka sendiri untuk mencegah penangkapan, sementara yang lain ditinggalkan karena tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Gambaran Stuggy 3 yang tidak bergerak di tengah jalan atau ladang, dikelilingi oleh puing-puing pertempuran, menjadi simbol dari keruntuhan logistik tentara Jerman pada 1945. Fase operasional terakhir dari Stuggy 3 ditandai dengan penggunaan unit yang tidak lengkap dan kru yang bercampur. Kendaraan yang selamat dari berbagai formasi dikelompokkan untuk mencoba membentuk kekuatan minimum yang mampu menahan sektor. Kurangnya koordinasi dan pengalaman bersama membuat kelompok-kelompok ini rapuh terhadap serangan yang direncanakan dengan baik. Begitu sebuah kendaraan dihancurkan, kapasitas pertahanan kelompok berkurang secara drastis. Dengan keruntuhan Total Front pada Mei 1945, Stuggy 3 yang tersisa yang masih beroperasi dihancurkan oleh awaknya, ditinggalkan atau ditangkap. Beberapa yang rusak tetapi dapat diperbaiki oleh tentara pemenang untuk digunakan dalam pengujian atau dalam kasus-kasus tertentu sebagai bagian dari unit mereka sendiri untuk waktu yang singkat. Sebagian besar, bagaimanapun, akhirnya dibongkar atau disimpan di gudang, sehingga mengakhiri sejarah operasional salah satu kendaraan yang paling banyak digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua. Akhir Stuggy 3 dalam pertempuran bukanlah hasil dari satu faktor, tetapi dari akumulasi keadaan. Hilangnya kapasitas ofensif, keausan mekanis, kekurangan pasokan, dan tekanan konstan dari musuh. Di hari-hari terakhirnya, ia berhenti menjadi meriam serbu bergerak yang telah dirancang untuk menjadi sumber daya pertahanan statis, simbol dari upaya perang yang runtuh. Meskipun warisannya sebagai senjata yang efektif tetap ada, hasil dari penggunaannya ditandai oleh keniscayaan kekalahan.